Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi dalam matematik tingkatan 1. Masih bab 6 persamaan linear. Okay, hari ini kita nak buat latihan praktik formatif. Ini adalah bahagian terakhir dalam bab 6. Cikgu harap anak-anak pelajar semua bersemangat untuk habiskan bab ni. Okey, mari kita tengok apa soalan yang perlu kita jawab. Untuk praktik formatif 6. Okey, bulatkan soalan 1, bulatkan semua persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Okey, soalan dia suruh kita bulatkan persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Jadi kita kena tahu dulu syarat persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Okey, jadi mesti ada satu sahaja pemboleh ubah, iaitu contoh M. Ada X ke Y ke, ada satu saja, tak boleh jadi dua macam X, Y, tak boleh. Okey, contoh yang ini M, N. Okey, ini bukanlah sebab ada dua pemboleh ubah. Okey, syarat yang kedua, kuasa tertinggi dia 1. Okey, macam ni kuasa tertinggi dia 2. Salah lah, walaupun dia ada satu pemboleh ubah tapi kuasa tertinggi 2 je. Kuasa tertinggi dia 2, salah. Okey, tengok yang ni. 5 tambah X sama dengan 6. Jadi yang ini lah. Yang ini adalah persamaan linear dalam satu pemboleh ubah sebab X dia ada satu pemboleh ubah iaitu X dan kuasa tertinggi dia ialah 1. Okey, tengok lagi. M per 4 sama dengan 5. Okey, yang ini yang kedua. Okey. Tengok yang ini pula. Okey. Yang ini H kita nampak macam satu pemboleh ubah ni. Tetapi dan kuasa tertinggi dia ialah 1. Jadi sekarang apa nak buat ialah kita kena darab masuk ni, pecahkan kurungan ni. Kalau kita tak buat macam ni, nanti kita tersalah. Jadi negatif 2 sama dengan 5H tambah H kuasa 2. Nampak kuasa tertinggi dia adalah 2. Jadi salah. Yang ni salah. Okey. 1 tolak A sama dengan negatif 3A. Yang ini betul. Persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Pemboleh ubah dia A dan kuasa tertinggi A ni juga adalah 1 lah. Okey. Sekarang yang ini 3 darab K tambah 1. Jadi kita akan kembangkan dia. Nak masuk ni 3K tambah 3 sama dengan K. 3 darab K 3K tambah 3 darab 1 3 sama dengan K. Jadi ini adalah persamaan linear dalam satu pemboleh ubah sebab kuasa tertinggi dia 1 dan pemboleh ubah dia juga adalah 1. Yang ini dia X, pemboleh ubah dia 1. Dia satu pemboleh ubah saja, kuasa tertinggi pun 1, tetapi dia bukan persamaan linear sebab apa? Dia tak ada sama dengan. Tengok X tolak 4 tambah 2X tidak ada sama dengan ni. Tidak ada ni. Kalau persamaan linear mesti ada sama dengan lah. Tengok dia ada sama dengan ni. Okey. Okey. Tengok soalan yang berikutnya. Bentukkan persamaan linear dalam satu pemboleh ubah bagi setiap pernyataan yang berikut. Hasil tambah 5 dan nombor X ialah 13. Nombor 1, hasil tambah 5 dan X sama dengan 13. Okey, mudah sahaja. Okey, mudah sahaja dia punya cara nak buat persamaan dia. Okey, yang kedua. Faiz mempunyai RM35. Setelah berbelanja sebanyak RM1, wang yang tinggal ialah 22. Jadi, persamaan dia ialah 35 tolak Y. Kenapa tolak? Sebab berbelanja kan. Jadi tolak lah. Tolak Y sama dengan 22. Okey. Mudah saja. Okay, yang ketiga. Soalan ketiga. Selesaikan setiap persamaan linear yang berikut. 4 tambah D sama dengan 12. Jadi 4 ni kita bawa seberang sini. Jadi D sama dengan 12 tolak 4. Jadi D sama dengan 8. Okey, kenapa tolak? Sebab D ni operasi dia tambah sini. Okey, sini tambah 4 ni positif lah. Bawa sini jadi negatif. Okey, yang ni pula 8M per 4 tolak 3 sama dengan 5. Jadi 8M per 4 sama dengan 5 tambah 3. 3 bawa sini jadi positif lah, tambah 3. Jadi 8M sama dengan 8M per 4 sama dengan 8. Okey. Jadi 4 ni kita bawa sini untuk darab lah. Jadi 8M sama dengan 8 darab 4. Okey. Jadi 8M sama dengan 32.
Okey, 8 darab 4, 32. Jadi M sama dengan 32 bahagi 8. Macam mana? Ya ini. Ni 8 darab M sebenarnya. Jadi bila bawa seberang sini dia akan jadi bahagi. Jadi M sama dengan 32 bahagi 8. M sama dengan 4. Okey. Okey, soalan yang keempat. Nyatakan sama ada setiap persamaan yang berikut ialah persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Tadi satu, sekarang dua pemboleh ubah. Kalau dua pemboleh ubah, dia mesti ada dua pemboleh ubah, contohnya X, Y, Z, K. Tak kisahlah, asalkan dua pemboleh ubah. Dan kuasa tertingginya masih satu. Kuasa tertingginya masih satu. Yang ni X, Y. Betul lah, dua pemboleh ubah tapi kuasa tertingginya dua. Jadi bukan persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Yang ni MN, kuasa tertinggi satu, ni ya. PQ, kuasa tertinggi dia satu, jadi ya. Okey, mudah sahaja. Okey. Cikgu harap anda faham. Okey, kalau persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Satu pemboleh ubah, satu huruf je lah. M ke, K ke, Z ke. Dan kuasa tertinggi dia ialah satu. Dan kuasa tertinggi dia satu. Okey, kalau dua, salah. Okey, kalau persamaan linear dalam dua pemboleh ubah, dia mesti ada dua pemboleh ubah lah. MK contoh. Okey, ZW contoh. Tak kisahlah, asalkan dua. Dan kuasa tertingginya masih satu. Kuasa tertingginya masih satu. Okey, dua syarat ini mesti dipenuhi lah. Dua syarat ini mesti dipenuhi. Okey, sekarang Ahmad membeli 50 cucuk sate yang terdiri daripada sate daging dan sate ayam. Dia beli 50 cucuk sate daging dengan sate ayam. Okey, D dengan ayam. Daging dengan ayam. Okey, daging 60 sen. Ayam 50 sen. Jumlah harga sate yang dibeli oleh Ahmad ialah RM19. Semua sekali RM19. Jadi D tambah A sama dengan 50. Maksudnya semua sekali jumlah dia adalah 50 lah. 50 cucuk 50 cucuk ni. Okey. Jadi 6D tambah 5A. Okey, 6D maksudnya ada 60 sen, tak tahu. 60 sen ni tak tahu berapa bilangan. D tu daging lah. 60 sen, 6D tambah 5A sama dengan 190. Okey, untuk RM19 ni. Okey, mudah sahaja. Ni persamaan linear. Persamaan linear serentak dalam dua pemboleh ubah. Ada dua pemboleh ubah D dengan A. Okey. Kalau nak tukar D dengan A ni daripada K dengan Z ke apa-apa pun tak ada masalah. Okey. Ini D ni sebab saya nak tulis D ni daging lah. Mewakili D lah. Okey, A tu mewakili ayam. Okey, sekarang diberi 5M tolak 3N bahagi 4 sama dengan 8. Cari nilai M apabila N sama dengan 1. Dia dah bagi dah. N dia sama dengan 1. Sekarang boleh nampak N. Saya akan bubuh N sama dengan 1. Okey, jadi 5M tolak 3. Bisa nampak N saya bubuh 1. Bahagi 4 sama dengan 8. Okey, saya akan selesaikan macam biasa. 5M tolak 3 darab 1 sama dengan 8 darab 4. Okey. Jadi 5M tolak 3 darab 1, 3 lah. Sama dengan 8 darab 4, 32. Jadi 5M sama dengan 32 tambah 3. Kenapa tambah 3? Sebab sini negatif 3. Bawa sini dia akan jadi tambah. Jadi 5M sama dengan 35. Jadi M sama dengan 35 bahagi 5. Jadi sekarang ni M sama dengan 7. Okey, jawapan dia M sama dengan 7. Macam mana? Okey, saya ulang, 5M ni adalah 5 darab M. Bila bawa pergi seberang sini dia akan jadi bahagi. Okey, dia akan jadi bahagi. Jadi 35 bahagi 5 M kita akan dapat 7. Okey. Soalan yang ketujuh. Soalan yang ketujuh. Okey, selesaikan persamaan linear serentak menggunakan kaedah penggantian. Sekarang menggunakan kaedah penggantian. Maksudnya kita nak gantikan dia. Okey. Kan kaedah penggantian. Okey. Ini 1. Ini kita bagikan nama 2. Okey, daripada persamaan 1 ni kita bentukkan persamaan 3.
Okey, jadi kita tengok 2P tambah Q sama dengan 13. Okey, 2P sama dengan 13 tolak Q. Okey, sebab apa? Ni positif Q, bawa sini jadi tolak lah. Okey, tolak Q. Jadi kat sini P sama dengan 13 tolak Q bahagi dengan 2. Kenapa bahagi 2? Sebab ini operasi dia 2 darab P. Okey. Jadi bila bawa sini jadi bahagi. Ini adalah persamaan yang ketiga. Okey, persamaan yang ketiga. Jadi sekarang ni dia kata masukkan persamaan 3 ni dalam persamaan 2. Maksudnya 3P tolak 2Q sama dengan negatif 5. Jadi saya nampak P, saya akan masukkan nilai ni lah. 13 tolak Q per 2. Okey, tolak 2Q sama dengan negatif 5. Okey. Jadi sekarang ni saya darab masuk. Okey, mudah je saya darab dia masuk. 3 ni darab 13, 3 ni juga darab dengan negatif Q. Saya akan dapat okey, 3 darab 13 saya akan dapat 39 tolak 3Q bahagi 2 sama dengan okey, negatif 5. Yang ini saya bawa sini dah, tambah 2Q. Okey, saya bawa terus dah. Okey, yang ini saya kembangkan, yang ini saya bawa pergi sini. Okey, kemudian sekarang ni saya samakan penyebut dia. Jadi saya nak bawa 2 lah. 2 bawa pergi sini boleh senang. Okey, 2 ni saya akan nak bawa pergi sini. Jadi 3Q tolak 39 tolak 3Q sama dengan 2 ni saya darabkan dengan negatif 5 tambah 2Q. Kenapa 2 bila bawa sini dia akan jadi darab Jadi yang ini kita kembangkan dulu. Okey, jadi 39 tolak 3Q sama dengan negatif 10 tolak 4Q. Okey, negatif 10 tolak 4Q. Jadi sekarang kita selesaikan. Okey, 10 ni kita bawa pergi sini. Yang ini kita bawa pergi sini. Jadi 39 tambah 10 sama dengan negatif 4Q tambah 3Q. Dia jadi 49 sama dengan negatif 4Q tambah ni jadi Q je lah. Jadi Q kan. Negatif 4Q tambah 3Q. Itu ni. Okey, negatif 10 tambah. Okey, sorry, ni positif. Positif sini. Positif. Okay, saya betulkan balik. Saya punya kira-kira ni ada yang tersalah, positif negatif. Okey, sekali lagi 39 tolak 3Q sama dengan 2 darab dengan 5 tambah 2Q. Jadi 2 darab dengan negatif 5 dapat negatif 10. 2 darab dengan positif 2Q ni akan dapat positif ni 4Q. Okey, jadi 4Q kat sini 4 lah, positif 4. Jadi akan dapat 7Q. Okey, sorry saya salah. Kena hati-hati dengan positif negatif. Jadi 49 bahagi 7 sama dengan Q. Jadi Q kita adalah Q kita 7 sama dengan Q. Okey, jadi masukkan Q ni. Okay, sekarang masukkan Q. Masukkan Q sama dengan 7 dalam persamaan 1. Jadi kalau kita nampak Q kita masukkan terus 7 tambah Q sama dengan 13.
Jadi 2Pi tambah 7. Kira 7 sama dengan 13. Jadi 2Pi sama dengan 13 tolak 7. 2Pi sama dengan 6. Pi sama dengan 6 per 2. Jadi Pi sama dengan 3. Okey. Okay, kena hati-hati dengan positif negatif tadi kan. Okey. Ya, soalan yang terakhir, soalan 8. Ini kaedah penghapusan pula. Tadi kaedah penggantian. Sekarang kaedah penghapusan. Okey. Kaedah penghapusan, kita tengok yang mana kita boleh hapuskan. Sekarang kita bagi dulu ni 1, yang ini 2. Okey. Kemudian persamaan 1 ni kita darabkan dengan 3. Persamaan 2 kita akan darabkan dengan 2. Okey, kita akan dapat. Okey. Dan 1 darabkan dengan 3 dapat 6M. 3 darab 2 6 tambah. Okey. 6N sama dengan 15. Ni persamaan 3. Persamaan 2 pula. Okey, kita darabkan dengan 2. 3 darab 2, 6M. Tambah 8N sama dengan 22. Ini persamaan 4. Jadi, dapat ini apa nak buat? Persamaan 3, kita akan tolak dengan persamaan 4. Okey, tolak ni. Tolak terus. Okey, 6 tolak 6, kita akan dapat kosong kat sini lah. 6 tolak 8N, kita akan dapat negatif 2N. Okey. Sama dengan 15 tolak 22, kita akan dapat negatif 7. Jadi N sama dengan negatif 7 per negatif 2. Okey, saya bawa ni. 2 ni, saya bawa pergi sini, dia akan jadi bahagilah. Jadi N sama dengan 7 per 2. Okey, negatif dia terhapus. Okey, sebab nanti negatif dia akan dapat positif. Okey. Saya terang balik yang ini. Cara dia awak boleh buat dekat kertas lain. 6. Okey, 6 kan. 6 ni 6M tolak 6M. Jadi akan dapat kosong. Tak so saya tulis. Yang ni pula 6N, yang ni. Okey. Tolak positif 8N. Okey, jadi 6N tambah negatif positif dapat negatif kan. 8N. Tu yang aku dapat negatif 2N ni. Ni akan dapat 2N dekat sini. Okey. Yang 15 ni pula. Boleh buat 15 tolak. Okey, 22. Terus dapat negatif 7. Okey. Sekarang jadi N sama dengan 7 per 2. Masukkan N sama dengan 7 per 2 dalam persamaan 1. Okey. Dalam persamaan 1. 2M tambah 2N sama dengan 5. Jadi 2M tambah 2N 7 per 2 sama dengan 5. Jadi 2M sama dengan, okey, ni kita potong. Okey, 2M, okey, tambah 7 sama dengan 5. Jadi 2M sama dengan 5 tolak 7. 2M sama dengan negatif 2. M sama dengan negatif 2 per 2. M sama dengan negatif 1. Okey, ni jawapan dia. Okey, mudah saja kalau kita faham konsep dia. Okey. Ni awak tekan kalkulator pun boleh ni. Kalau awak tak kerti potong, awak tekan je kalkulator. Awak tekan kalkulator awak 2. Lepas tu awak buat kurungan 2 per 7. Sorry. 2 buat kurungan 7 per 2. Awak akan dapat 7. Ni kan. Ni tekan kalkulator awak akan dapat 7 sini. Okey. Kalau tak awak potong lah. Ni konsep masa sekolah rendah je. Okey. Kemudian 7 ni positif, bawa seberang sini dia akan jadi negatif lah. Okey, 5 tolak negatif 7, kita akan dapat negatif 2.
Yang ni pula 2M. 2 darab M. Ni banyak kali dah saya ajar 2 darab M. Jadi bila bawa sebelah sini dia akan jadi bahagi. Jadi M sama dengan negatif 2 bahagi 2. Jadi M sama dengan negatif 1. N sama dengan 7/2. N sama dengan 7/2. M sama dengan negatif 1. Okey, ini jawapan dia. Okey, mudah sahaja. Okey, Alhamdulillah kita dah habis bab 6. Saya tinggalkan anda dengan satu kata motivasi. Orang yang malas berusaha selalunya akan rajin mengeluh dan mengutuk. Maksudnya dia akan rajin untuk mengeluh. Maksudnya alah susah lah. Sebab apa dia malas berusaha? Dia tengok je soalan, alah susah dah. Belum cuba lagi dia dah kata susah. Okey, dan dia akan kutuk. Maksudnya dia tengok kawan dia berusaha, dia kata alah mengada nyawa, awak ni rajin sangat lah. Dia akan kutuk. Okey, orang yang rajin berusaha pula, orang yang rajin berusaha pula selalunya malas untuk mengeluh dan pastinya malas untuk melayan orang yang kuat mengutuk. Maksudnya, kalau orang tu dia jenis yang rajin berusaha, dia tidak akan mengeluh. Dia akan cuba untuk buat latihan tu. Dan dia juga malas nak layan orang yang kutuk dia. Maksudnya, kalau ada orang tengah kutuk dia, kata awak ni rajin sangat lah, awak ni ampu cikgu lah, dia buat tak tahu je. Sebab dia seorang yang rajin. Dia tahu kalau dia berusaha, dia pasti akan berjaya. Dan kejayaan ini adalah yang menentukan masa depan anda. Okey, saya harap anak-anak pelajar semua rajin berusaha dan suka untuk belajar matematik. Sebab matematik ini adalah subjek yang paling penting dalam hidup anda. Okey, terima kasih dan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.